Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syazwan bin Muhammad Syarif, nombor metrik DT070629/2019. Jadi saya dalam kumpulan Muhammad Aiman Munir bin Qadri, Muhammad Iqbal bin Subri. Saya ada kumpulan ni. Jadi saya akan ceritakanlah tentang kajian yang berkaitan dengan runding cara kami ini. Jadi untuk pengenalan dalam penyelesaian konflik suami isteri melalui pendekatan runding cara. Untuk pengenalan, istilah runding cara perkahwinan mula diperkenalkan bersama Undang-Undang Keluarga Islam. Kat sini bermaksud runding cara ni bukanlah satu perkara baru di Malaysia, malah ianya wujud bersama-sama dengan kewujudan masyarakat manusia. Jadi waktu dewasa ni, runding cara ni berlaku mungkin berbezalah dari segi bentuk, cara pengendalian dan kaedahnya. Kemudian menyatakan kewujudan proses runding cara di dalam Enakmen 7, iaitu Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah pada tahun 2008. Bahagian pembubaran perkahwinan Seksyen 48 timbang tara oleh Hakam 1. Jika mahkamah berpuas hati bahawa perkelahian sentiasa berlaku antara pihak-pihak kepada satu perkahwinan, mahkamah boleh melantik mengikut hukum syarak 2 orang penimbang tara atau hakam untuk bertindak bagi pihak suami dan isteri. Runding cara perkahwinan telah diamalkan di kalangan masyarakat tetapi tidak menetapkan istilah. Bermaksud, tetapi amalan tersebut mungkin tidak menetapkan istilah seperti yang digunakan pada hari ini. Begitu juga dari segi kaedah dan tekniknya tidaklah sebagaimana yang diamalkan pada masa ini. Di kalangan masyarakat Islam, di kampung-kampung yang masih utuh semangat muafakat dan tali persaudaraan, setiap persoalan yang berhubung dengan kekeluargaan tetap dibawa berunding. Kemudian kita pergi kepada objektif dalam tajuk ini. Objektif, antara objektifnya ialah mengenal pasti prosedur penerimaan aduan. Jadi, dan yang kedua, mengenal pasti kategori konflik rumah tangga berdasarkan aduan. Ketiga, mengenal pasti punca berlakunya konflik suami isteri. Dan keempat, mengenal pasti bentuk runding cara yang dilaksanakan oleh pejabat agama Kota Star. Kemudian kita berbalik kepada soalan pertama tadi yang diajukan objektif ni. Sini terdapat 3 objektif utama lah. Yang pertama, membantu klien atau pelanggan individu tersebut dalam negeri Kedah kita sendiri dalam hal ehwal keluarga Islam. Objektif yang kedua iaitu membantu. Jelas soalan saya? Jelas. Membantu untuk penyelesaian dan pertikaian masalah rumah tangga. Yang tadi kita kata dalam Kedah hal ehwal keluarga Islam termasuklah individu. Individu tu lagi kita tengok pula apa dia persoalan yang berkaitan dengan jenis-jenis runding cara. Dan yang seterusnya, objektif yang ketiga iaitulah membantu klien ataupun pelanggan dalam hal-hal berkaitan dengan hukum hakam iaitu syariah Islam. Kemudian kita pergi kepada prosedur penerimaan aduan di Pejabat Agama Daerah Kota Star. Prosedurnya ialah, yang pertama, aduan dari pengadu suami atau isteri. Dan yang kedua, isi borang sama ada suami atau isteri. Ketiga, permohonan mendapatkan khidmat runding cara. Dan keempat, pegawai perlu memastikan pemohon mengisi maklumat di dalam borang dengan lengkap. Yang kelima, surat perakuan nikah diperlukan bagi aduan melibatkan suami atau isteri. Dan yang keenam, borang aduan yang telah lengkap diisi ini hendaklah dicap penerimaan tanda-tanda pengesahan permohonan. Yang ketujuh, borang aduan yang telah diterima hendaklah difailkan di dalam fail aduan kekeluargaan dan didaftarkan dalam buku daftar. Dan yang terakhir, prosedurnya, fail aduan dan buku daftar aduan kekeluargaan dijelaskan dalam prosedur pengurusan rekod dan maklumat. Seterusnya kita pergi kepada punca berlakunya konflik rumah tangga. Ada beberapa perkara lah yang puncanya berlaku. Yang pertama, ekonomi. Di samping memenuhi keperluan
perkahwinan dalam segi ekonomi. Dengan kata lain, di samping memberi kasih sayang kepada isteri, seorang suami juga berkewajipan memberi nafkah kepada si isteri dan anak-anak. Jadi, terdapatlah beberapa masalah dari aspek ekonomi yang sering mencetus masalah rumah tangga seperti sikap suami yang sengaja cuai menyediakan nafkah yang mencukupi, sikap suami yang suka memeras harta isteri, sikap suami yang berkira di kalangan pasangan, dan ketidakmampuan suami dalam menyediakan nafkah zahir seperti tiada pekerjaan, kehilangan punca pendapatan dan sebagainya. Kemudian, punca yang kedua ialah dari segi peribadi. Apa yang dimaksudkan dengan peribadi ini ialah berpunca dari masalah yang melibatkan sikap fizikal dan emosional seseorang suami atau isteri. Umpamanya, ketidakseimbangan dalam kemampuan seksual, nafkah batin sama ada kerana faktor kesihatan fizikal suami atau isteri. Contohnya, suami yang mengidap penyakit yang tidak membolehkan ia mencari nafkah atau melayani isterinya, iaitu nafkah batin seperti suami mati pucuk, isteri mandul dan sebagainya. Kemudian kita pergi kepada punca seterusnya, iaitu seksual. Lazimnya masalah seksual ni terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam aktiviti seksual, seperti suami atau isteri yang mempunyai keinginan yang terlalu kerap, atau sebaliknya suami yang terlalu dingin, atau sememangnya telah hilang keupayaan seksual. Kemudian kurang pengetahuan untuk mencapai kepuasan seksual sehingga menganggap pasangannya kurang mampu melayaninya. Jadi suami yang mempunyai sikap kasar ni melakukan hubungan seksual atau luar biasa Kemudian dalam aspek sosial, yang selalu mencetuskan konflik rumah tangga merangkumi hubungan sosial di kalangan ahli keluarga. Bermaksud, konflik rumah tangga yang melibatkan hubungan di kalangan ahli keluarga ini terjadi apabila menantu enggan menghormati mertua atau tidak mesra dengan ipar. Begitu juga konflik boleh berlaku jika ibu atau bapa tidak begitu mesra dengan anak-anak atau campur dengan ibu bapa dan ahli keluarga dalam kehidupan berumah tangga. Malah boleh jadi lebih buruk jika tidak terdapat kemesraan antara kedua pasangan suami isteri. Kemudian manakala hubungan yang melibatkan orang luar berlaku apabila suami atau isteri ini mempunyai hubungan kasih dengan orang lain ataupun telah melakukan perzinaan. Begitu juga dengan sikap suami atau isteri yang suka berfoya-foya, seperti suami suka lepak dengan kawan-kawan sehingga mengabaikan tanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak. Keengganan isteri untuk dimandukan kerana keinginan suami untuk kahwin lagi mungkin disebabkan keinginan untuk mendapatkan zuriat kerana kemandulan isteri. Kemudian kita pergi kepada statistik punca aduan undi cara pasangan suami isteri. Dalam statistik ni, berdasarkan data yang dikumpul daripada temu bual bersama pegawai yang kami temu ramah ni, bilangan kes aduan undi cara ada 4 bahagian lah. Yang pertama, akhlak atau sosial. Yang kedua, tiada tanggungjawab. Yang ketiga, komunikasi. Keempat, dan lain-lain. Okey, yang pertama, untuk kes aduan undi cara akhlak dan sosial ni, jumlah kes yang dapat dikumpul ialah 3019, bersamaan dengan 55%. Yang kedua, tiada tanggungjawab. Kes tiada tanggungjawab ni, jumlah kes yang dikumpul sebanyak 1661 kes, iaitu sebanyak lebih kurang 30% lah. Kemudian kes aduan undi cara dari segi komunikasi, jumlah kes yang dikumpul 690 kes, bersamaan 13%. Dan lain-lain kes sebanyak 130 kes dan dijadikan sebanyak 2%. Jadi kita pergi kepada peringkat runding cara lah. Runding cara ini ada 3 bahagian peringkat. Yang pertama, runding cara pra-perkahwinan. Apa yang dimaksudkan dengan runding cara pra-perkahwinan ni? Maksudnya ialah runding cara yang diberi sebelum seseorang dara atau turunan memastikan calon pasangannya. Islam telah menentukan ciri-ciri yang mesti diikuti dan mesti dijauhi di dalam memilih pasangan hidup. Misalnya, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW telah menganjurkan supaya ciri agama ni diberi keutamaan, meskipun pada hakikatnya manusianya mengambil kira dari segi harta, rupa paras dan darjat keturunan. Okey, kemudian runding yang kedua, peringkat kedua ialah runding cara apabila berlaku konflik rumah tangga. Dalam istilah fiqh terdapat perkataan nusyuz.
Nusyuz ni bermakna apa? Keadaan di mana suami atau isteri enggan menunaikan kewajipannya sebagai yang dituntut oleh syarak. Terdapat arahan yang jelaslah berhubung dengan sikap seorang isteri yang enggan taat kepada suaminya, iaitu langkah awal yang mesti dilakukan terhadap isteri ialah dengan menasihatinya. Jika nusyuznya masih berterusan meskipun telah dinasihati, maka suami boleh meninggalkan tempat tidur dengan isteri. Dan yang ketiga, pihak suami boleh memukul isterinya, pukulan sekadar mengajar dan bukan pada tempat yang sensitif seperti di muka. Sebaliknya, jika pihak suami yang nusyuz, maka isteri hendaklah mengadu kepada qadi. Kemudian, yang ketiga, runding cara bagi pasangan yang telah berkahwin. Terdapat dua keadaan bagi pasangan yang telah lama berkahwin lah. Yang pertama, terdapat pasangan yang masih saling sayang menyayangi, malah hubungan menjadi lebih utama apabila semakin lama usia perkahwinan, kerana pada peringkat tersebut perkahwinan lebih memupuk perasaan saling perlu memerlukan dan persahabatan di antara keduanya. Kedua, terdapat pasangan yang semakin lama usia perkahwinan mereka, maka semakin pudar kemesraan dan kasih sayang antara keduanya. Bermaksud 7 tahun ke atas lah. Jadi oleh sebab matlamat perkahwinan ni untuk mengekalkan mawaddah dan sakinah di dalam sebuah rumah tangga, dan perceraian merupakan satu perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka motif utama rundingan pada peringkat ini ialah memperhebatkan kembali ikatan suami isteri, memberi panduan untuk mengatur program kehidupan demi untuk mengelakkan dari rasa bosan. Oleh kerana perkahwinan dalam kategori ini melibatkan mereka yang telah berusia, pastilah dalam jangka masa yang lama semakin banyak masalah yang timbul, sama ada dari aspek sosial, ekonomi, mental, fizikal dan sebagainya. Okey, jadi kesimpulan untuk tajuk ini ialah kajian ini, institusi keluarga merupakan satu badan yang besar dalam membentuk masyarakat umum, terutama dalam mengangkat peradaban agama Islam. Hal ini memerlukan tenaga, penggubalan, penyelarasan dan pelaksanaan yang menyeluruh serta efektif dalam memastikan institusi keluarga dikedah, khususnya yang beragama Islam. Beberapa langkah penyelesaian boleh dilaksanakan bagi menangani masalah ini daripada berlanjutan bagi melahirkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Antaranya ialah runding cara keluarga. Hasil kajian di unit runding cara ini kedah menunjukkan terdapat pasangan yang berbaik-baik semula, tidak meneruskan hasrat untuk bercerai dan mendengar nasihat panel perunding untuk berdamai selepas menghadiri sesi rundingan. Jadi, keperluan proses runding cara ni sangat penting bagi membantu pasangan yang bermasalah supaya dapat mencari kaedah penyelesaian yang terbaik bagi menyelesaikan konflik dalam perkahwinan ini. Walau bagaimanapun, runding cara hanya sekadar pembincangan dalam memberi pencerahan dan pendedahan bagi menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Namun, keputusan dibuat oleh pasangan itu sendiri. Jadi, sekadar itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.